Komposisi seramik dan kegunaannya. Seramik merupakan pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Bahan seramik terhasil melalui proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. Kebanyakan komposisi seramik terdiri daripada sebatian logam, sebatian bukan logam atau sebatian separuh logam. Contoh bahan yang membentuk seramik. Yang pertama ialah aluminium oksida iaitu sebatian logam. Yang kedua, titanium karbida iaitu sebatian bukan logam. Dan yang ketiga ialah silikon karbida iaitu sebatian separuh logam. Sifat asas seramik. Terdapat beberapa sifat asas seramik iaitu penebak haba, keras dan kuat, penebak elektrik, rintangan haba tinggi, mudah pecah, lengan secara kimia. Sifat asas seramik mempunyai beberapa ciri iaitu yang pertama, ciri-ciri mekanikal. Bahan seramik biasanya bahan ionik atau berkaca. Kedua-dua bahan ini hampir selalunya pecah sebelum sebarang kecacatan plastik berlaku yang menyebabkan bahan ini kurang kukuh. Tambahan lagi, disebabkan bahan ini berciri poros, liang dan kecacatan mikroskopik bertindak sebagai penumpu tekanan, mengurangkan kekuatan dan kekuatan tegangan. Kedua-dua ini memberikan kecenderungan kepada bahan seramik gagal keseluruhannya dan berkecai berbanding dengan kegagalan perlahan-lahan bahan logam yang membengkok sebelum patah. Bahan seramik amat kukuh di bawah tekanan dan mampu beroperasi pada suhu yang tinggi. Kekerasannya menjadikan ia sesuai sebagai bahan penghakis dan mata pemotong dalam perkakasan. Yang kedua iaitu ciri-ciri pembaikan. Sesetengah bahan seramik mampu menahan suhu amat tinggi tanpa kehilangan ketahanannya. Bahan ini dikenali sebagai bahan refraktori yang biasanya mempunyai pengaliran haba yang rendah dan digunakan sebagai penebak haba. Yang ketiga iaitu ciri-ciri elektrik. Kebanyakan bahan seramik tidak mempunyai pembawa cas boleh gerak dan tidak mengalirkan elektrik. Peluang paling penting untuk bahan refraktori adalah ia tidak akan lembik atau cair dan ia kekal tidak aktif pada suhu yang diingini. Ia adalah sangat memeranjatkan bahawa bahan ini boleh digunakan pada suhu yang berada dalam keadaan separuh cair. Terdapat beberapa jenis seramik yang merupakan semikonduktor dan kebanyakannya adalah oksida besi peralihan seperti zinc oksida. Seramik semikonduktor juga digunakan sebagai pengesan gas. Apabila pelbagai gas melalui seramik polikristalin, rintangan elektriknya bertukar. Peranti yang murah dapat dihasilkan apabila ia diselaraskan kepada campuran gas yang berkenaan. Jenis-jenis seramik terbahagi kepada dua iaitu seramik tradisional dan juga seramik termaju. Seramik tradisional ini diperbuat daripada tanah liat seperti kaolin. Tanah liat dicampurkan bersama-sama air untuk menghasilkan campuran yang lembut dan juga mudah dibentuk. Campuran ini kemudiannya dibakar pada suhu yang tinggi. Kebiasaannya seramik tradisional ini digunakan dalam pembuatan batu bata, tembikar dan juga pinggan mangkuk. Jadi di sini terdapat beberapa jenis contoh kegunaan untuk seramik tradisional. Seramik termaju. Seramik termaju diperbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, karbida dan nitrida. Mempunyai rintangan haba dan lelasan yang lebih tinggi, lebih lengan secara kimia serta memiliki sifat superkonduktiviti. Contoh kegunaan silikon karbida. Silikon karbida digunakan untuk membuat cekera pemotong kerana sifatnya yang keras dan kuat. Silikon karbida juga digunakan untuk membuat cekera brand kerana sifatnya yang tahan kejutan temuan dan rintangan tinggi terhadap haba. Selain itu, digunakan untuk membuat cincin tungsten karbida kerana sifatnya yang keras dan tahan kepada lelasan. Aplikasi penggunaan seramik. Beberapa penggunaan seramik adalah seperti yang berikut iaitu dari segi perubatan, pengangkutan, penjanaan tenaga dan bahan binaan. Dari segi perubatan, yang pertama ialah seramik zirkonia. Ia digunakan dalam impian gigi. Yang kedua ialah seramik alumina. Ia digunakan dalam pembuatan tulang lutut. Yang ketiga, seramik digunakan di dalam mesin pengimejan resonan magnetik kerana memiliki sifat superkonduktiviti. Dari segi pengangkutan ialah membuat enjin kereta, kapal terbang, superkonduktor dan reaktor nuklear. Sebagai contoh, komponen enjin di dalam kapal terbang. Kemudian dalam bidang penjanaan tenaga pula,
Seramik digunakan sebagai bahan penebat elektrik di kawasan yang mempunyai volten yang tinggi seperti penebat dalam pembakar roti. Seterusnya, aplikasi penggunaan seramik juga digunakan dalam bahan binaan seperti batu bata, jubin dan simen. Contoh untuk kegunaan seramik adalah seperti yang berikut. Bahan bersekutu digunakan untuk membuat paip, bumbung dan batu bata. Reflektor pula digunakan untuk alat relau dan mangkuk pijar. Bagi barangan pula adalah jubing dinding, barangan perhiasan dan barang sanitari. Manakala, bahan teknikal digunakan sebagai bahan untuk kejuruteraan. Seterusnya, bahan perubatan adalah untuk menghasilkan tulang, gigi dan anggota badan tiruan. Semikonduktor pula digunakan dalam komputer, radio dan televisyen.